Salam sejahtera diucapkan kepada Dr. Nafisah dan juga rakan-rakan yang dikasihi sekalian. Sebelum saya memulakan pembentangan saya, izinkan saya memperkenalkan diri saya dahulu. Nama saya adalah Jason Rigan Anak Jarau, memegang nombor matriks di 2021 11011127 dan saya merupakan pelajar semester 2 dan saya daripada Fakulti Bahasa dan Komunikasi. Tajuk yang telah saya pilih bagi menjayakan final assessment ini adalah perbandingan antara metod didaktif dan metod induktif. Kita pergi kepada bahagian pengenalan terlebih dahulu. Menurut Kamun Dewan edisi keempat, metod didefinisikan sebagai cara melakukan sesuatu dalam sesebuah sistem dan juga merupakan satu kaedah pembelajaran. Dari sudut etimologi pula, perkataan didaktif ini berasal daripada bahasa Latin iaitu daripada dan dicio memimpin ke arah yang bermaksud memimpin sesuatu perkara ke arah kesimpulan. Metod induktif pula bermaksud melibatkan satu proses pertimbangan yang tinggi kerana melibatkan aktiviti mengumpul dan mentafsir maklumat-maklumat, generalisasi dan kesimpulan. Kita pergi pula kepada bahagian didaktif iaitu penghujahan didaktif. Metod didaktif ini dapat dibahagikan kepada 3 kaedah iaitu yang pertama adalah penyelesaian masalah. Penyelesaian masalah ini hanya digunakan untuk menyelesaikan masalah. Contohnya, dalam subjek Bahasa Melayu, setelah murid mendapat fungsi ber, maka murid hanya membuat ayat dan membina ayat dengan menggunakan imbuhan ber sahaja. Dan yang kedua pula adalah membentuk generalisasi baru. Ini dapat digunakan untuk membuat generalisasi yang baru. Contohnya, murid mendapat rumus segitiga bersudut tepat menggunakan rumus segi empat tepat yang telah dipelajari dalam subjek matematik. Dan yang ketiga pula adalah membuktikan hipotesis. Membuktikan sesuatu hipotesis melalui hukum atau prinsip yang telah dipelajari. Contohnya, murid membuktikan hasil tambah 3 sudut dalam sesebuah segitiga ialah 180 darjah setelah mereka mempelajari teorem sudut-sudut bersebelahan dalam subjek matematik. Kita masuk pula kepada contoh penghujahan didaktif. Jika kita berfikir secara didaktif, maka kita menggunakan logik didaktif. Ini bermaksud, jika premis itu adalah benar, maka kesimpulannya adalah mesti benar. Contohnya, bagi premis yang pertama, semua manusia mempunyai jantung. Premis kedua pula adalah Ali seorang manusia, maka kesimpulannya adalah Ali mempunyai jantung. Dan kita masuk pula ke bahagian penghujahan induktif. Dan berikut merupakan beberapa konsep induktif. Dan yang pertama adalah mempelajari sesuatu berdasarkan hukum. Yang kedua pula adalah satu produksi fakta untuk membuktikan satu pernyataan umum. Yang ketiga pula adalah menganalisis fakta yang membentuk generalisasi. Yang keempat pula adalah membuat satu penghuraian daripada khusus kepada umum. Dan ini adalah merupakan contoh penghujahan bagi metod induktif. Walaupun premis adalah benar, namun kesimpulannya tidak semestinya benar. Contohnya, bagi premis, Abu merupakan seorang mahasiswa yang suka ponteng kelas. Kesimpulannya, semua mahasiswa suka ponteng kelas. Ini bermaksud, walaupun premis adalah benar, namun kesimpulannya tersebut tidak semestinya benar. Contoh yang seperti yang telah saya katakan tadi, Ali merupakan seorang mahasiswa yang suka ponteng kelas. Dan kesimpulan menyatakan bahawa semua mahasiswa suka ponteng kelas yang merupakan pernyataan yang tidak benar. Tidak semua mahasiswa suka ponteng kelas. Itu apa yang dikatakan dalam penghujahan induktif. Dan kita beralih pula kepada perbandingan
metode didaktif dan metode induktif. Metode didaktif ini berfikir daripada umum kepada khusus, manakala metode induktif pula manusia berfikir daripada khusus kepada umum. Dan yang seterusnya, metode didaktif ada kepastian dalam kesimpulan. Maksudnya, jika sesebuah premis itu adalah benar, maka kesimpulannya sememangnya benar. Bagi metode induktif pula, tiada kepastian dalam kesimpulan. Ini bermaksud, jika premis tersebut benar, tidak semestinya kesimpulannya adalah benar. Sebagai contoh, kita pergi dahulu contoh untuk didaktif. Ali merupakan seorang manusia. Jadi, premis kedua pula, Ali mempunyai jantung. Dan kesimpulannya, Ali seorang manusia kerana Ali mempunyai jantung dan setiap manusia mempunyai jantung untuk hidup. Oleh itu, premisnya adalah benar dan kesimpulannya adalah semestinya benar. Untuk contoh induktif pula, semua gagak berwarna hitam. Namun, untuk kesimpulannya, tidak semua gagak berwarna hitam kerana jika kita mengetahui dan mengkaji, tidak semua gagak yang kita lihat adalah berwarna hitam kerana ada juga gagak yang berwarna putih kerana mempunyai penyakit albino. Dan sekian saja untuk saya punya perbentangan bagi saya, tajuk yang saya pilih iaitu perbandingan antara metode didaktif dan induktif. Terima kasih atas perhatian kalian semua dan sekian, terima kasih.